Okey, Assalamualaikum. Ni ada berita mengatakan kempen Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi. Dia kata kempen #bendera putih propaganda gambarkan kerajaan gagal. Sekejap. Memang pun kerajaan gagal. Kerajaan Malaysia memang gagal, cerita dia. Gagal mentadbir ekonomi, gagal mentadbir kesihatan, gagal mentadbir proses semua tu, cerita dia. That's why memang terang-terang kita tahu, kita nyata dalam situasi dia, sampaikan rakyat dah tak dapat nak bantuan, dapat apa, tak dapat jalan untuk nak recovery, cerita dia. That's why kerajaan ni gagal sebenarnya, kan. Ini benda benar, cerita dia, kan. Kalau tidak, orang tak buat benda-benda ni. Betul, orang dah terseksa, orang ada masalah kewangan, orang sebagainya, tapi sebabnya apa? Sebab kerajaan gagal mengendalikan masalah COVID-19 daripada awal. Buat benda secara ad hoc, kan. Apa ni, kerajaan Malaysia gagal sebab buat keputusan ad hoc, kejap buat macam ni, kejap buat macam tu. Tak ada satu kolektif, tak ada satu betul-betul punya firm punya solution. Okey, kenapa saya cakap macam ni, cerita dia? Sebab daripada mula lagi, tak, sesama dalam kabinet sendiri, orang ni buka, orang ni plan nak buka, orang tu plan nak tutup, orang ni tak ada satu kolektif, tak ada satu yang betul-betul. Okay, that's why saya cakap terang-terang, kerajaan ni gagal. Kerajaan ni gagal sampai kan terpaksa rakyat dah jadi, dah tak tahu nak mana nak arah. Nak mana nak arah, mana nak buat, kan terpaksalah jalan kempen bendera putih. Itu saja cerita dia, kan. Betul, Kak. Memanglah orang cakap, okey, kita ada pusat kawalan bencana operasi lah, apa ni, pejabat, apa DUN lah, sebagai pejabat parlimen lah untuk bagi sumbangan sebagainya. Tapi bila orang dah tak boleh nak keluar, sampaikan orang dah tak boleh keluar, tak ada, mungkin ekonomi tak cukup lah. Terpaksa lah. Patutnya sebenarnya konsep, that's why konsep dalam Malaysia ni sebenarnya kita ada proses penghulu, ketua kampung, JKKP dan sebagainya. Tapi itulah, proses tu tak ada. JKKP pun tak tahu apa yang berlaku dalam tempat dia. Betul tak? Sepatutnya kita boleh pergi, okey, pejabat apa ni, ketua kampung, pejabat apa ni, ya, pergi rumah mulu, rumah ketua ketua blok lah, tak kisah, untuk bantuan. Tapi sampai tak ada, kita dia terpaksa buat macam ni, kan. Orang menggunakan WhatsApp lah sebagainya untuk bantu. Betul, ada bagi orang yang ada, bagi orang yang ada telefon, ada juga orang yang tak ada telefon. Dalam zaman sekarang ni nak buat macam mana, cerita dia. Kalau ada telefon pun, kredit tak ada pun tak guna juga, data tak ada, cerita dia. So, option ni ada. Bendera putih je lah, cerita dia, kan. Bukan bendera putih ni surrender ke apakah. Betul tak? Ni apa ni, utusan Malaysia ni mengatakan kerajaan Kedah tidak iktiraf bendera putih. Orang peduli apa kerajaan nak iktiraf ke tak iktiraf. Rakyat peduli apa kerajaan ke, menteri besar ke nak iktiraf ke tak iktiraf bendera putih. Bendera putih ni adalah isu antara rakyat dengan rakyat, cerita dia. Pergi mampuslah dengan kerajaan yang dah nak iktiraf, kan. Cerita dia simple je. Tak payah nak pening-pening, cerita dia. Rakyat tak mampu, cerita. Rakyat nak survive, cerita dia. That's why rakyat perlukan bantuan macam ni. That's why rakyat teruskan. Tak? Kalau tidak, kan, takkan orang macam ultimate. Orang macam artis biasa je, bukannya kaya pun, cerita dia. Tapi dia berusaha nak buat ronda, cari bendera putih sampai tak ada lagi yang berkibar, dia kata. Dia akan cuba usahakan, dia kata. Okey, dan dia kata dia tak perlu pun apa ni, tak perlu pun bersalam ke, bergambar ke, berselfie ke dengan apa orang-orang semua, tak perlu, dia kata. Dia akan tinggalkan barangan dapur di pagar atau depan rumah saja, dia kata dia. Mana yang ada tempat tu, dia sediakan satu bahagian, satu blok, bagi. Dan tak perlu pula macam sekarang ni aku tengok apa ni, aku tengok Rina Harun nak hantar bantuan, setiap tampal stiker, cerita dia. Tampal stiker, bos, cerita dia. Apa kejadahnya tampal stiker? Ini aku dapat satu apa ni, satu notis kan, dia kata dalam yalah, ada member sharekan something, dia kata sini spesifikasi barangan keperluan bakul makanan bakul makanan di bawah pakej pelindungan rakyat
dan pemulih ekonomi. Jadi dalam kurungan pemulih lah gitu dia. Tak kisahlah pumpang dia tulis kat sini, dia kata kadar nilai RM100 bagi pembelian 13 barangan. Beras, minyak masak, gula pasir, tepung gandum, susu pekat, garam halus, bihun, kicap manis, sos cili, sardin, teh, kopi, biskut. Cuma satu part dekat sini, aku tengok dekat sini lah gitu dia. Pembekalan kadar nilai RM100 bagi pembekalan 13 barangan keperluan seperti jadual. Satu adalah termasuk kos pengangkutan, pembungkusan, upah dan percetakan stiker. Aku kalau bila kita tengok di sini kos pengangkutan, pembungkusan, upah dan ini habis banyak kat sini ni sebenarnya. Barang entah apa-apa je adik tu. Silap-silap dekat pengangkutan, pembungkusan, upah dan juga percetakan ni dah habis 40% daripada nilai RM100 tu cerita dia. Bayangkan, percetakan stiker ni buat apa? Nak letak gambar menteri, nak letak gambar adun, nak letak gambar ahli parlimen. Jadahnya cerita dia. Tak boleh, tak payah. Just kalau ada kotak ke beg tu tunjuk logo kerajaan cukup. Tak payah nak stiker dah. Tu bagi je cerita dia. Kalau ada, kalau tidak masuk dalam plastik biasa, plastik merah, just bagi je. Ni nak lagi-lagi nak berkempen, nak propaganda ni. Apa jadah dia cerita dia? Lagi-lagi nak letak muka lagi. PRU 15. PRU 15 memanglah dekat kita tahu, tapi cerita dia jangan gunakan inisiatif ini, pemulih ni untuk buat tampal muka sendiri. Kalau muka tu handsome tak apalah cerita dia. Muka macam pecah rumah sebagainya, lagi mau sembang cerita dia. Kan, tambah stiker cerita dia. Kan? Kalau nak kira lah orang lain pun boleh tambah stiker, tapi tak ada lah orang tu, orang bagi bungkus saja cerita dia. Ni apa jadahnya cerita dia. Kan? Bagi RM100 kan. RM100 lepas tu dengan bantuan macam ni apa cerita dia cerita dia. Ni Ultimate siap kata apa? Jumaat ini 2 hingga 6 petang kami meronda. Jangan ambil gambar kami, jangan tegur, jangan salam. Kami letak barang, kami terus gerak. Mohon sebarkan. Kan? Sampai orang artis terpaksa buat macam ni. Saya kata apa? Kan? Tak perlu malu. Kami tak mahu mengambil gambar dengan sesiapa. Kami pun tak mahu orang ambil gambar kami, dah upload. Kamu ni semua jiran kami. Celakalah kami kalau tak tolong jiran kami sendiri. Gitu dia. Tapi bila kita tengok dekat apa ni, Menteri Besar Kedah, dia kata apa? Kerajaan Kedah tak iktiraf bendera putih. Apa baik mangkuk cerita dia. Kau ni apa bangang cerita dia. Cerita dia. Aku tak tahulah Menteri Besar jenis apa ni, betul lah cerita dia. Tak faham cerita dia. Kan, orang tengah susah, yang kau nak pergi sekat-sekat orang ni sebagainya. Aku dengar cerita yang dekat Kuantan dekat mana cerita dia, sampai orang letak bendera pun polis datang siap kata apa sebagainya, suruh turunkan, kalau tidak kena saman lah apalah. Letak bendera pun salah ke cerita dia. Orang lain letak bendera lah, bendera apa segala kemana ni, tak ada masalah pun. Kau letak bendera putih tak boleh. Aku baru tahu rupanya bendera putih ni tak boleh. Satu masalah besar cerita dia. Kononnya betul apa ni menunjukkan kerajaan gagal. Kerajaan memang gagal. Simple je cerita dia. Fahamlah sikit, otak tu ada sikit. Kerajaan Malaysia memang gagal cerita dia. Otak simpan ada sikit cerita dia. Aku tak tahulah kalau ada otak. Masalah takut tak ada otak cerita dia. Macam mana kan cerita dia kan. Itulah cerita dia. So what the hell cerita dia. Mampu lah cerita dia. Kalau kerajaan Kedah tak iktiraf bendera putih, kita boleh kata kita tak iktiraf kerajaan Kedah, contohnya kita tak iktiraf kerajaan. Aku terang-terang, personally aku tak iktiraf kerajaan sedia ada dan aku tak iktiraf kabinet sedia ada. Sebab ianya bukan mendapat mandat rakyat. Simple as that cerita dia. Dari dulu lagi start daripada naiknya mangkuk-mangkuk ni semua ni, aku tak iktiraf dia orang cerita dia. Sorry to say. Mungkin orang lain nak iktiraf pergi mampu dia masing-masing cerita dia. Aku tak iktiraf. Sorry cerita dia. Sebab apa nak yang tidak ada mandat cerita dia, yang tak tahu nak cakap lah cerita dia. Itu reality dia cerita dia. Okey lah. Assalamualaikum.